أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyyin nur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa kullama ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil al-mubin waj'alna min 'ibadikal mukhlasin al-mukhlisin. Allahumma aftah lana kulla khair min kulli khair fi kulli khair, amma ba'd. Kita mulakan dengan Ummul Kitab dan 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, dengan niat semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan kita akidah yang benar, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, adab yang benar, akhlak yang benar, taubat yang benar, cinta yang benar, guru yang benar, sahabat yang benar, serta jalan agama yang benar. Dan moga-moga kita sentiasa diletakkan dalam keafiatan yang berterusan dan pemeliharaan yang sempurna dalam agama, dunia dan akhirat, sehinggalah kita diwafatkan dengan sebaik-baik keadaan husnul khatimah. Moga-moga dapat kita pergi ke alam akhirat dengan penuh ketenangan, kebahagiaan dan kegembiraan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal fiqhu bit-tafaqquh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Aidan man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, amma ba'd. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita dapat menyambung semula pengajian kita 40 hadis asas muamalat Islam, walaupun saya kena minta maaf lagi sekali lagi dan berkali-kali berkenaan dengan buku yang masih tidak siap. Hadis dah siap dah, cuma bila saya nak sebarkan PDF-nya, saya tengok. Rasanya oleh kerana fiqh muamalat ni agak teknikal. Kalau tak disediakan nota ringkas, maka kurang bermanfaat. Jadi saya susul nota ringkas. Ada bahagian-bahagian tertentu yang belum siap lagi untuk nota ringkas fiqh. Sebab fiqh muamalat ni teknikal. Kalau bagi hadis dia begitu sahaja tanpa ada penerangan, definisi dan sebagainya, mungkin susah. Berbeza dengan hadis fadilat. Kalau hadis fadilat amalan, kita bagi orang baca boleh faham. Tapi hadis muamalat yang banyaknya di-share ni, banyak sebahagiannya hadis hukum. Hadis hukum ni susah sikit nak faham kalau tak dihuraikan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, alhamdulillah kita dah mulakan pengajian kita ini dengan membaca Al-Quran dan juga membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah manhaj yang diajarkan oleh para ulama kita. Apabila kita nak memulakan mana-mana pengajian, hendaklah kita memulakannya dengan bacaan Al-Quran, dan biasanya ulama anjurkan kita baca tentunya surah Al-Fatihah. Dan sebagian ulama kata siapa yang nak mendapat pembukaan ilmu, hendaklah dia baca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehari. Dan kita baca 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi kerana siapa yang membacanya akan mendapat nur daripada kepala ke kaki, dan barang siapa yang menghafalnya akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dan kalau terpelihara daripada fitnah Dajjal, moga-moga terpelihara juga daripada fitnah-fitnah yang lain yang begitu banyak pada zaman kita ini. Dan kita telah mulakan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hari ini kita sambung tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hadis yang kita telah berakhir padanya lah. Dan saya ada kongsi dengan tuan imam kita, dan saya ada kongsi dengan tuan-tuan PDF hadis yang ke-9 dan yang ke-10. Ada dapat ke? Alhamdulillah. Untuk supaya prinsip saya memang kalau tak berkitab macam tak apa nak kemas dalam ngaji tu kan, tak cukup rukun. Jadi sekurang-kurangnya kita bagilah PDF, walaupun PDF tersebut sebahagian daripada kitab yang sedang disiapkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum ni kita telah melihat berkenaan dengan khiyar dan ijarah. Maka pada pagi yang berbahagia ini kita membaca ataupun melihat pada hadis yang ke-9 berkenaan dengan apa yang kita panggil iqalah. Biasanya ulama bincang bab iqalah ni bersama dengan bab khiyar, bersama dengan bab option dalam kontrak. Jadi sebab tu saya letak hadis khiyar pada hadis yang ke-8 dan hadis berkenaan dengan iqalah pada hadis yang ke-9. Khiyar kita dah sebut ada 3 khiyar yang utama, iaitu khiyar aib, khiyar syarat dan juga khiyar majlis, khiyar syarat dan juga khiyar aib. Ya. Jadi apa itu khiyar? Khiyar adalah hak untuk meminda akad ataupun hak untuk memansuhkan akad. Kerana hak yang diberikan oleh syariat seperti khiyar majlis ataupun hak yang dipersetujui di antara penjual dan pembeli seperti khiyar syarat. Dan khiyar aib ataupun khiyar kerana aib berlaku pada barang, itu juga khiyar syarak ataupun khiyar yang diberikan oleh syariat kepada kita. Apabila kita tengok ada aib pada barang yang kita beli, maka kita boleh sama ada nak memulangkan barang ataupun kita nak
meneruskan, tak ada masalah. Dengan aib tersebut kita maafkan, tak ada masalah, pun boleh. Ataupun kita nak meminda, maksudnya saya boleh terima aib ini tetapi dengan harga yang lebih rendah. Jadi itu yang kita kata, akad ikhyar ni adalah hak untuk memansuhkan akad boleh, hak untuk meminda akad boleh, ataupun nak meneruskan akad pun tiada masalah. Cuma bila kita kata khiyar, pihak yang mempunyai khiyar tu dia ada hak yang kita panggil hak tersendiri, tak perlu keredaan pihak lain. Tak perlu keredaan pihak lain. Jadi tak perlu nak tunggu redha baru boleh pinda akad. Tak perlu nak redha baru boleh mansuh akad. Tak perlu nak redha baru meneruskan akad. Meneruskan akad tu memang dengan redha lah. Tapi maknanya boleh batalkan akad tanpa keredaan pihak lain. Itu dia panggil hak khiyar yang ada, boleh jadi pada penjual, boleh jadi pada pembeli. Baik. Maka hari ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pergi kepada satu bab yang disebut juga sebagai bab tolong menolong dalam jual beli. Dalam jual beli ni ada aspek ihsan. Kita kata sekurang-kurangnya standard al-aslu fil uqud, hukum asal bagi segala akad al-adlu. Hukum asal bagi semua akad muamalat adalah adil. Tetapi adil is the minimum standard. Adil ni paling minimum lah. Tetapi Islam sentiasa menggalakkan kita untuk berlaku lebih baik daripada adil. Maksudnya, kalau kita boleh bertabarruk, kalau kita boleh bantu-membantu, boleh bagi lebih daripada yang berhak, maka itu lebih baik. Sebab itu adalah ihsan dalam muamalat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cintakan orang-orang yang berlaku ihsan. Maka hadis yang ke-9, bab iqalah, memansuhkan akad jual beli secara sukarela. Jadi maknanya ini bab kita memansuhkan akad bukan sebab ada hak, tetapi kita meleraikan dan memansuhkan akad secara sukarela kerana mungkin salah satu pihak ada hajat yang lain yang timbul setelah akad. Macam kita bagi contoh, satu orang dia beli motor dengan harga 7,000. Lepas beli 2-3 hari dapat surat tawaran anaknya nak masuk universiti. Ataupun dapatlah tawaran anaknya untuk mendaftar di mana-mana college dan perlukan wang untuk pembayaran yuran ataupun deposit. Ataupun untuk berjalan ke sana, bermusafir ke tempat tersebut. Tapi duit dia baru beli motor 7,000. Jadi motor masih lagi dalam keadaan baik. Maka contohnya lah hari yang kelima. Jadi tak ada aib. Motor tak ada aib. Motor baik, cantik. Khiyar majlis dah terluput. Khiyar syarat 3 hari yang disepakati telah pun luput. Ini hari yang kelima. Maka si pembeli di situ dia menyesal, tetapi dia tidak ada sebarang hak untuk memansuhkan akad. Tapi dia berkehendak memansuhkan akad. Kerana apa? Kerana hajat dia kepada cash untuk keperluan yang dia rasa lebih penting. Maka Islam membuka pintu untuk bantu-membantu. Jadi kalau dia pergi balik pada penjual motor tu, dia kata begini, tuan, saya nak melaksanakan akad iqalah, tapi tak payahlah cakap macam tu sebab zaman sekarang tak faham pun. Tapi maknanya cakaplah, boleh tak kalau saya nak pulangkan semula motosikal ni? Masih baik, saya tak guna sekejap saja saya guna. Kerana apa? Kerana saya perlukan cash, anak saya nak sambung belajar. Secara hak berkontrak, maka penjual tak perlu entertain lah, tak perlu nak memenuhi permintaan pembeli. Tak ada, contractually tak ada apa-apa yang binding. Maksudnya dari segi akad tak ada apa-apa yang boleh mewajibkan dia untuk memulangkan semula ataupun memulangkan semula duit bayaran tersebut.
Ataupun kata bukan saja anak dia nak sambung belajar, mungkin ibunya jatuh sakit, perlukan duit untuk rawatan. Jadi dari segi kontrak tak ada kewajipan pun penjual untuk pulangkan harga bayaran. Tetapi macam kita sebut, Islam luar biasa. Islam ni agama yang luar biasa, lengkap. Hatta dalam muamalat pun masih lagi ditekankan bantu-membantu. Maka an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqala nadiman aw musliman bai'atah aqala Allahu athratahu yaumal qiyamah. Tengok. Dia tak rugi apa-apa pun, tapi Allah bagi dia ganjaran yang besar. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriqalah, melakukan iqalah ataupun memansuhkan jual beli bagi seseorang, dalam sebahagian riwayat lafaznya Muslim. Maksudnya bagi seseorang, tak kiralah Muslim atau bukan Muslim. Tetapi kalau bagi Muslim, fadilatnya lebih besar sebab dia bantu-membantu sesama Muslimin. Yang menyesal melakukannya, menyesal melakukan jual beli tersebut. Kerana macam kita sebutlah, disebabkan beberapa faktor-faktor tertentu, maka setelah berlaku jual beli, menyesal pula. Betul, kadang-kadang setengah orang ni tuan-tuan, bila pergi kedai, contohnya bila dengar, susah nak kata tidak. Terbeli. Balik rumah kena bebel. Balik rumah kena bebel, ataupun balik rumah kena dan sebagainya lah. Ataupun perlukan duit yang lain dan sebagainya. Kalau ulama' dulu dahsyat kan. Isteri bagi duit suruh beli makanan. Saya lupa nama wali Allah ni, masyhur. Abu Musa Khawlani ke nama? Saya lupa namanya. Jadi dia, isteri bagi duit suruh beli makanan. Lalu dia pun pergilah bawa duit nak pergi pasar. Dalam perjalanan jumpa orang minta tolong. Orang wali Allah kan, memang nak tolong orang punya. Jadi dia pun bagilah duit dia tu pada orang yang meminta sedekah tersebut. Lalu duduk termenung pula dia. Ish, nak beli apa ni? Tadi dapat duit, isteri bagi duit suruh beli makanan. Suruh beli gandum kau tak siap saya. Tapi dah sedekah, maka dia pun ambil karung guni tu, ambil karung dan letak tanah, diikat-ikat dan dia balik ke rumah. Dia masuk rumah, Assalamualaikum, letak tanah tersebut dalam karung tersebut, dia keluar cepat-cepat. Lepas tu termenung lagi, risau. Macam mana. Tapi dia balik tengok rumahnya berasap. Balik-balik tengok rumahnya berasap. Rupanya isteri kata, ke mana tadi ni? Dah masak dah ni. Allah Subhanahu Wa Taala tukar tanah yang diletakkan tu menjadi gandum. Jadi masya-Allah. Kadang-kadang dia menyesal bersedekah, bukan menyesal bersedekah, tak menyesal bersedekah, tapi kita pun kalau dah bersedekah tak boleh tarik balik lah. Kecuali pemberian ayah kepada anak, boleh tarik balik. Tapi kalau kita dah hadiahkan sedekahkan satu orang tu dah ambil dah, maka tidak boleh tarik balik sebab dah berpindah hak milik. Tapi kalau dia kata, minta maaf lah, saya menyesal, tadi saya sedekah ni, yelah saya kesian tengok tuan, tapi sebenarnya duit tu isteri saya yang minta saya beli barang dan sebagainya. Kalau dia nak iqalah, ada pulangkan balik, tak ada masalah. Tapi tak wajib, contractually tak wajib. Sebab sedekah yang telah diserahkan secara fizikal tak boleh ditarik balik. Tapi kalau penerima nak pulangkan atas dasar nak membantu penyesalan ke dan sebagainya, maka tiada masalah. Jadi biasalah kita kadang-kadang dalam muamalat ni, kadang-kadang memang ada termenyesal beli. Ada kes menyesal tak beli. Kadang-kadang tengok rumah, ada kau nak duduk, Tapi bila siap, Masya Allah,
Ramai yang menyesal pula. Tak apa, baik. Maka siapa yang memansuhkan jual beli seorang Muslim yang lain yang menyesal melakukan jual beli tersebut, maknanya dia tolong, dia dapat balik duit dia. Dia dapat balik motor yang dia jual tu. Dia tak rugi apa-apa, dia dapat balik motor yang dia jual tu. Bahkan boleh juga kalau dia nak sepakat, uh, buat akad yang kedua dengan harga yang lebih murah kalau dia nak. Tapi tak apa, dia ambil balik harta dia yang sama, dia pulangkan bayaran yang sama. Rugi apa-apa? Tak rugi apa, back to zero. Jadi kalau tak rugi apa-apa, kenapa dapat pahala? Sebab dalam proses memansuhan akad itu membantu sesama muslimin. Maka apa dia? Aqalallahu athratahu yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memansuhkan ataupun akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat kelak. Dan hadis ni hadis riwayat Imam Ibn Hibban dan Imam Syihab Al-Khudai. Kalau kita dengar dua kitab ni pun kita tahu dah ini hadis yang insya-Allah paling kurang hasan, dekat pada sahih. Sebab Imam Ibn Hibban ke Imam Syihab Al-Khudai ke, dia kedua-duanya mensyaratkan kitab mereka itu hanya diletakkan hadis-hadis sahih. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu iqalah? Maka saya letakkan nota ringkas di situ. Iqalah itu raf'u aqdil bai', mengangkat akad jual beli ataupun memansuhkan. Memansuhkan akad jual beli ni definisi di sisi mazhab Syafi'i lah. Ini saya ambil daripada fiqh manhaji. Memansuhkan. Jadi kalau setengah mazhab, kalau mereka tak mendefinisikan iqalah tu sebagai pemansuhan akad, mereka punya definisi mungkin berbeza. Jadi kita melihat jual beli tadi tu pemansuhan akad, tetapi sebagian ulama kata tak, dia jual beli yang lain. Seolah-olah pembeli tu dia jual motor tersebut kepada penjual dan penjual bayar dengan harga yang sama. Jadi dia adalah ibarat jual beli untuk membantu orang lain. Tapi namanya iqalah. Sebab itulah kadang-kadang kita selalu sebut dalam muamalat ni, ada kalanya kita membeli bukan kerana sangat berhajat. Walaupun kalau kita tengok perbahasan ulama berkenaan dengan jual beli ataupun muamalat ni, biasanya ulama kaitkan dengan hajat-hajat manusia. Kenapa manusia berjual beli? Perkara paling utama hajat, bukan darurat. Sebab tu ulama kata banyak bab jual beli termasuk dalam bab hajiyat, dalam bab memenuhi hajat-hajat manusia. Maka sebab itu kaedah dalam mazhab Imam Abu Hanifah, oleh kerana muamalat ini adalah kita panggil jalan-jalan untuk memenuhi hajat-hajat manusia, jadi seboleh-bolehnya kita akan cuba mentashihkan akad. Kita akan mensahkan akad tersebut dari sudut syariat selama mana tidak ada elemen yang diharamkan. Bahkan dalam kaedah mazhab Abu Hanifah, kalau dalil yang mengharamkan dan dalil yang mengharuskan tu sama kuat, maka didahulukan dalil yang mengharuskan kerana memenuhi hajat sesama manusia. Ni. Sebab tu peniaga-peniaga tuan-tuan, pahala dia besar. Kita dah tengok dah at-tajir sadiq. Kita akan tengok hadis yang akhir nanti, hadis yang ke-39. At-tajir sadiqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wasyuhada yaumil qiyamah. Peniaga yang benar amanah bersama dengan para nabi, para siddiqin dan syuhada pada hari kiamat. Wah. Kenapa yang lain tidak disebut Kenapa disebut peniaga? Sebab peniaga lah di antara orang yang sangat membantu masyarakat. Dengan mereka lah maka banyak hajat-hajat dan keperluan-keperluan manusia dipenuhi. Kalau tak ada orang yang nak berniaga, semuanya malas nak berniaga, banyak hajat-hajat manusia yang akan terabai. Maka peranan peniaga ni begitu luar biasa, sehingga kalau dia benar dan jujur, dibangkitkan bersama dengan para nabi, siddiqin dan syuhada. Tapi kalau mereka tak benar dan menipu, mereka lah paling jahat. At-tujaru humul fujjar, kata Rasulullah. Peniaga-peniaga itulah orang yang jahat. Maksudnya apa? Kalau mereka tak benar dan jujur, kerana setiap hari mereka memakan harta orang lain dengan batil.
Orang tak berniaga tak sampai tahap macam tu. Orang berniaga tiap-tiap hari, kalau tak kena gaya setiap hari makan harta orang lain secara batil. Baik. Maka iqalah itu raf'u aqdil bai', mengangkat akad jual beli bi ridhat tarafain, dengan kerelaan kedua-dua belah pihak, bukan keredaan satu pihak. Kalau keredaan satu pihak itu penggunaan option, penggunaan khiyar. Kalau iqalah ni dah tak ada apa-apa hak dah. Hanya semata-mata harapkan ihsan daripada pihak yang nak membantu sahaja. Jadi bila kedua-duanya redha, maka dileraikanlah fi jami'il mabi' pada keseluruhan barang jual beli, au ba'dihi ataupun sebahagian sahaja. Maknanya mungkin dia menyesal beli dengan kuantiti yang banyak, dia nak kurangkan kuantiti. Dia dah tak ada apa-apa khiyar. Cuma dia kata, saya tak perlukan 100 kilo, saya hanya perlukan 50 kilo. So saya nak minta jasa baik tuan kalau saya dapat mansuhkan yang 50 kilo lagi. Itu kira iqalah? Ya, itu kira iqalah, dan itu juga dapat pahala seperti mana pahala iqalah. Jadi ini satu bentuk bantu-membantu. Baik. Ia adalah merupakan pemansuhan akad jual beli berdasarkan persetujuan kedua-dua belah pihak yang berkontrak tanpa melibatkan penggunaan sebarang khiyar dari mana-mana pihak. Kita dah huraikan. Kemudian para fuqaha berbeza pandangan berkenaan iqalah. Adakah ia merupakan satu bentuk fasakh atau akad baru? Maksudnya kalau mazhab Syafi'i kata akad baru, tapi mazhab Syafi'i tak kata akad baru. Maksudnya perlu kepada rukun-rukun jual beli yang lengkap dan sempurna. Dalam mazhab Syafi'i macam kita dah sebut, mazhab lain asal berakad mengikut apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Itu kaedah prinsip asal mazhab lain, terutamanya Malikiyah dan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i al-aslu fil aqdi al-lafzu. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok cara saya menyusun rukun akad nanti dekat ja'alah nanti, saya sebut lafaz atau seumpamanya. Sebab saya nak meraihkan mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i bila sebut sahaja rukun jual beli, asal lafaz, mesti berlafaz. Sebab lafaz lah yang menyampaikan kita kepada makna. Bab ni ilmu mantik lah, ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu ni adalah al-wusulu ilal makna. Kita macam mana kita nak tahu si fulan redha dalam jual beli? Macam mana kita nak ada ilmu si fulan ini redha dengan jual beli? Melalui lafaz ni. Ataupun melalui, kalau mazhab lain, melalui perbuatannya juga. Sebab apa? Ilmu tu maksudnya sampai pada makna yang betul. Apa makna kamu mempunyai ilmu tentang la ilaha illallah, ataupun apa makna kamu mempunyai ilmu tentang subhanallah? Kamu sampai pada makna yang betul tentang la ilaha illallah, kamu sampai pada makna yang betul tentang subhanallah. Itu dipanggil ilmu. Jadi macam mana kita nak tahu seseorang itu redha, sedangkan redha dalam diri? Nak sampai macam mana dalam diri dia tu? Itu mantik sikit. Maka nak sampai itu dengan lafaznya. Lafaznya, kita sampai pada makna yang ada dalam hatinya. Redanya, yang dia nak, keredaannya untuk memiliki barang tersebut. Jadi sebab tu mazhab Syafi'i memang lafaz. Dan kita pun tahu Imam Syafi'i memang ulama yang sangat kuat dalam ilmu bahasa Arab. Sebab tu asas dalam mentafsir banyak semua lafaz. Dan kita dalam bahasa Arab ada lafaz, ada makna. Satu lafaz mungkin ada 25 makna. Jadi bab ni, bab lafaz dengan makna ni lah sebenarnya asas dalam ilmu usul fiqh. Yang kita panggil dalalatul alfaz, mafhum dan sebagainya. Baik. Maka para fuqaha berbeza pandangan, adakah iqalah ini satu akad baru ataupun
Fasakh. Kalau fasakh tak perlu pada akad dah. Masing-masing pulangkan barang saja, tak perlu pada akad. Dan ini pandangan ulama mazhab Syafi'i, tak perlu pada akad. Sebab ni membatalkan akad. Memansuhkan akad. Dan ini jugalah pandangan Syafi'iyah. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tok guru Imam Syafi'i di Baghdad, anak murid kepada Imam Abu Hanifah, ketika Imam Syafi'i ditangkap daripada Yaman dan dibawa ke Baghdad, dituduh sebagai antara orang yang memberontak terhadap Khilafah Abbasiyah, lalu dibawa di hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan ada sebahagian orang yang telah dikenakan hukum, tetapi beliau menjawab dengan jawapan yang begitu bijak dan luar biasa. Maka tertarik olehnya Syekh Muhammad Hasan Asy-Syaibani, anak murid kepada Imam Abu Hanifah yang menjadi Qadhil Qudah pada waktu tersebut. Maka dia kata, biar aku jaga orang ni. Maka Imam Syafi'i pun di situ bergurulah dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani daripada Hanafiyah, dan Hanabilah berpandangan ia pemansuhan akad, makna tak perlu pada akad barulah, hanya pulangkan barang. Tetapi mazhab Malikiyah, mazhab Zahiriyah dan Imam Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf juga anak murid Imam Abu Hanifah, bahkan dia nombor satu lah. Nombor duanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, nombor tiga Imam Zufar. Tiga orang imam ni adalah tiga anak murid kanan Imam Abu Hanifah. Biasanya mazhab Imam Abu Hanifah adalah apa yang disepakati oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Imam Abu Yusuf. Tetapi bila mereka berdua berbeza pandangan, maka ada kaedahnya. Maka Imam mazhab Malikiyah, Zahiriyah dan Imam Abu Yusuf daripada Hanafi berpandangan ia merupakan akad baru, maka semua syarat-syarat dan rukun berkenaan dengan akad perlu diperhatikan. Namun begitu, jika ia tak dapat dilaksanakan sebagai jual beli, maka ia adalah salah satu bentuk fasakh. Baik, ringkas. Itu berkenaan dengan iqalah. Maka alhamdulillah, kita masuk pula pada hadis yang ke-10 berkenaan dengan ja'alah. Jadi kenapa saya masukkan ja'alah ni dalam akad muawadhah? Ju'alah, ji'alah, ataupun yang disebut sebagai janji hadiah. Sebab ulama kata ja'alah ni dia tetap mirip kepada akad jual beli, ataupun dia juga mirip kepada akad upah yang dipanggil sebagai bai'ul manfa'ah. Contohnya kalau kita kata, siapa yang menjumpai barang saya yang hilang, saya akan bagi RM100. Jadi ni akad hadiah ke akad tabarruk? Maaf, akad tukar ganti ke akad tabarruk? Maka ulama lihat ini akad tukar ganti, walaupun bunyi macam hadiah. Siapa yang dapat melaksanakan sekian-sekian dapat hadiah sekian-sekian. Dalam banyak keadaan ja'alah disebut sebagai hadiah. Tetapi adakah dia benar-benar hadiah? Tidak, sebab ada kerja ataupun ada perkara yang perlu dilakukan. Yang kita bagi contoh dulu, kalau saya jadi bos, saya kata siapa yang dapat buat close sale, siapa yang dapat buat sales 1 million, kita bagi bonus 20% out of 1 million. Itu hadiah ke, akad upah ke, akad jual beli manfaat ke, bagaimana? Sebab nak kata akad upah, kalau akad upah kita kena buat. Yang ni siapa yang buat dapat, siapa yang tak buat tak bersalah. Nak kata akad pure hadiah pun tak juga, sebab kalau pure hadiah tanpa timbal balik, maksudnya pemberian tanpa sebarang timbal balik, tak perlu buat apa-apa. Tapi ni nak dapat hadiah, tapi kena dapat something. Saya ambil masa sikit lagi tuan-tuan. Paling lewat saya berhenti 7 suku lah. Kita habiskan hadis ja'alah ni, agak panjang, tapi hadis ni sebenarnya luar biasa. Hadis ni juga berkaitan dengan isu bid'ah hasanah, dan juga menjadikan Al-Quran sebagai ubat, ataupun kita panggil mengambil sesuatu daripada Al-Quran untuk dijadikan amalan. Baik. Maka an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, in talaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha. Dan beberapa orang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah bertolak ataupun bermusafir dalam satu permusafiran. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadafuhum fa'abau an yudayyifuhum. Sehinggalah mereka sampai pada satu kawasan perkampungan daripada perkampungan Arab. Fastadafuhum, minta jadi tetamu, sebab Arab ni kita pun tahu memang luar biasa sifat menyambut tetamu. Walaupun di zaman jahiliyah tetapi nilai menyambut tetamu tu luar biasa di sisi mereka. Maksudnya adalah menjadi kebiasaan mereka menerima tetamu walaupun mereka tak kenal. Bahkan kadang-kadang aib bagi mereka kalau tidak menerima tetamu tersebut. Bahkan Islam ajar lagi hak tetamu selama 3 hari. Lebih 3 hari itu sedekah. Kalau tuan rumah nak kenakan charge pun dah boleh, tapi hak tetamu 3 hari. Dan kita pun tahu ketika kaum Yahudi datang menyerang Madinah, untuk merampas Madinah, kerana mereka tahu Nabi akhir zaman akan muncul di Madinah. Maka waktu siang mereka berperang, waktu malam penduduk Madinah menjamu mereka makanan. Mereka datang daripada Baitul Maqdis tu, datang daripada belah sana tu, datang nak tawan Madinah. Penduduk Madinah berperang dengan Yahudi. Malam pergi hantar makanan. Kaum Yahudi pun, alamak, macam mana ni? Kami datang nak merampas kamu, memerangi kamu, malam kamu jamu kami. Oh, siang kami mempertahankan hak kami, malam kamu tetamu kami kena jamu. Bukan bagi racun, tak bagi racun, bagi makanan. Sebab budaya memuliakan tetamu. Esok siang berperang lagi. Malam kedua datang lagi penduduk Madinah hantar makanan sebab hak tetamu kepada kaum Yahudi. Hari ketiga Yahudi dah malu muka dah. Hari ketiga Yahudi dah malu muka, maka Yahudi pun duduk menetap bersama-sama di Madinah bersama dengan kaum Aus dan Khazraj, dan tidak memerangi mereka dan tidak menghalau mereka daripada bumi Madinah. Itulah kisah bagaimana Yahudi Qainuqa, Bani Quraizah dan juga Bani Nadir boleh berada di Madinah. Mereka daripada Baitul Maqdis ataupun daripada kawasan sekitar Baitul Maqdis sanggup berhijrah ke Madinah untuk menguasai Madinah dan menghalau penduduk Madinah dengan harapan Nabi akhir zaman daripada kaum mereka. Tetapi mulianya orang Arab ni tuan-tuan, orang Arab ni mulianya dalam menyambut tetamu. Kaum Yahudi pun jadi malu, akhirnya duduk jadi penduduk bersama dengan kaum Madinah. Jadi bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, sebab itulah ada kaum Yahudi. Menunjukkan bahawa kaum Yahudi dah tahu dah Nabi akhir zaman akan berpindah atau akan muncul di Madinah. Bahkan ketika Rasulullah SAW sampai, menurut riwayat daripada isteri Rasulullah SAW, dia dengar pak saudara dia dengan ayah dia bincang. Maka ayah dia bertanya pada bapa saudara dia, adakah dia maknanya betulkah Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman yang dijanjikan, yang disebutkan dalam kitab-kitab kita? Maka kata bapa saudara dia, ya, dia. Kalau gitu, kita ikut dia. Kata bapa saudara, tidak. Kerana kita tidak akan ikut dia bukan daripada bangsa kita. Tapi maknanya memang itulah kisah Yahudi sampai ke Madinah. Baik. Jadi memang amalan memuliakan tetamu tu amalan bangsa Arab. Faludira saydu zalikal hayy, lalu disengat. Bila sengat ni biasa dua, sama ada kalajengking ataupun ular. Lalu disengat ketua kawasan penduduk kawasan tersebut, fasa'u lahu bikulli syai' la yanfa'uhu syai'. Mereka cuba nak mengubati ketua mereka tu, tapi ketua mereka tetap sakit. Faqala ba'duhum law ataitum haula'ir rahtal ladina nazalu la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai' fa'atauhum. Lalu sebahagian mereka berkata, kalau macam ni kita pergilah jumpa rombongan yang tadi nak jadi tetamu kita tapi tak kita tolak. Mungkin sebahagian daripada mereka boleh mengubat ketua kita. Lalu mereka pun datang berjumpa dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya ayyuhar rah, inna sayyidana ludigha wa sa'ina lahu bi kulli syai' la yanfa'uhu, fahal 'inda ahadin minkum min syai'.
Maka kata penduduk tersebut, wahai kumpulan musafir, sesungguhnya ketua kami Sayyidana. Sayyid bukan semestinya digunakan untuk Tuhan dan Tuhan. Ada orang tak boleh kata tak boleh guna Sayyidina untuk Muhammad sebab itu untuk Tuhan. Bukti orang Arab menggunakan Sayyid bukan untuk Tuhan, untuk ketua, penghulu. Inna Sayyidana ludira, ketua kami kena sengat. Kami dah cuba macam-macam tapi tak dapat manfaat. Fahal inda ahadin minkum min syai'? Ada tak di kalangan kamu yang boleh buat sesuatu? Faqala ba'duhum na'am wallahi inni la arqi. Maka sebahagian mereka berkata, yang riwayatkan hadis ni Imam Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata sebahagian mereka, tapi dalam sebahagian riwayat beliau lah tu tuan-tuan. Dia kata, na'am, demi Allah aku boleh meruqyah, aku boleh mengubat. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayifuna fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis ni, sebahagian mereka dan sebahagian riwayat kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata, aku boleh merawat tetapi kami dah minta jadi tetamu kamu, kamu tak nak bagi kami jadi tetamu, maka aku tak akan mengubat ketua kamu sehinggalah kamu janjikan pada kami hadiah tertentu. Maka mereka pun bincang-bincang, okey, kalau sembuh kamu akan dapat sebahagian kambing, dapat kambing. Dapat kambing. Faqala ba'duhum iqsimu, fantalaqa yatfilu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri pun pergi dan meniupkan di tempat yang kena sengat tu dan membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab tu tuan-tuan, surah Al-Fatihah ni sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan tokoh yang sering diangkat oleh Wahabi pun seperti Syekh Ibn Taymiyah, disebut selepas subuh beliau akan baca surah Al-Fatihah sampai terbit matahari. Dan memang Imam Ghazali menganjurkan kepada kita untuk membaca surah Al-Fatihah sehari 100 kali. Kerana tatkala Iblis meraung dengan sebab 4 perkara. Pertama, ketika dilaknat Allah. Yang kedua, ketika dihalau daripada syurga. Dan yang ketiga, ketika Rasulullah dilahirkan. Dan yang keempat, ketika turunnya surah Al-Fatihah. Jadi ketika turunnya surah Al-Fatihah, meraung si Iblis. Maka bila dia meraung, setan-setan lain pun semua berkumpul. Kenapa ni? Kenapa bapak? Sebab khilaf ulama kan, adakah jin-jin yang lahir selepas Iblis itu anaknya ataupun lain ya. Ada yang kata Iblis adalah bapa segala jin. Ada yang disebut ketika Iblis dilaknat, dia turun ke bumi untuk menambah keturunan dia terpaksa liwat diri dia sendiri. Daripada situlah dia bertelur dan sebagainya. Perbahasan lah di kalangan para ulama. Tapi maknanya Iblis kata, surah yang ini luar biasa ni telah turun. Kamu pergi sebarkan dan jangan bagi mereka baca Fatihah banyak-banyak. Muncullah beberapa ustaz-ustaz Wahabi zaman sekarang ni, tak bagi kita baca Fatihah banyak-banyak. Ada yang bersumpah, kononnya tak ada dalil baca Fatihah lepas mayang lah, macam-macam lah. Astaghfirullahaladzim. Sedangkan itu pesanan Iblis kepada tentera-tenteranya untuk supaya manusia mengurangkan membaca Al-Fatihah. Ulama kata baca Al-Fatihah. Imam Ghazali kata sebaik-baiknya 100 kali sehari, dan Imam Ghazali bagi bilangan-bilangan tertentu selepas sembahyang dan sebagainya. Baik. Lepas dah baca saja tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT dan ditiup, dan saya pun nak kongsi sedikit, saya jumpa 2 orang tua yang panjang usia dia. Satu orang dinilai bawa kereta dah tua dah. Anak murid dia pun dah pencen dah dekat nilai tu. Bila saya duduk dengan anak murid dia yang dah pencen, dia kata, "Ustaz, ni guru saya." Ni cikgu sekolah saya. Terkejut saya. Orang ni dah tua dah pencen lama dah. Dia punya guru pun masih lagi Tuan Haji tu masih lagi bawa kereta datang ke masjid. Saya kata, "Tuan Haji, mintalah petua-petua sikit apa rahsia Tuan Haji sihat ni." Maka dia kata, "Saya pagi-pagi mesti ambil air suam, baca Fatihah dan selawat pada Rasulullah SAW. Niat moga Allah bagi kesihatan zahir dan batin." Penuh, saya jumpa satu orang lagi, ada juga orang yang panjang umur juga, sama juga. Amalannya sama juga. Air masak, Fatihah, selawat. Subhanallah.
Bid'ah ke? Ini hadis sahih Bukhari. Ini hadis sahih Bukhari. Fatihah, bahkan dalam riwayat yang lain, Fatihah itu syifa daripada segala penyakit. Bahkan ada riwayat mengatakan dua perkara adalah syifa penyembuhan, Al-Quran dan madu. Maka ibu Al-Quran adalah Al-Fatihah. Maka faka'annama nusyita min iqal fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Lalu setelah dibacakan surah Al-Fatihah tu, lelaki tersebut ketua bangun macam dah tak ada sakit apa-apa dah. Fa'aufuhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih. Jadi mereka pun bagilah berapa ekor kambing. Tak saya ada riwayat lain disebut berpuluh lah. Maka faqala ba'duhum iqsimu, maka sebahagian mereka, macam tu bahagilah kambing-kambing ni. Maka faqala allazi raqa, kata Abu Sa'id Khudri, maka yang berkata, orang yang mengubat tu dia menyebut, dia pun dia berkata, dia subhanallah. Kalau kita tengok ni sebenarnya adalah adab Abu Sa'id Al-Khudri. Ini bab lain lah, bab cara para sahabat merawikan hadis. Kadang-kadang dia tak nak sebut nama orang tertentu dan sebagainya, tak nak sebut nama sendiri. Subhanallah, tawaduk. Maka kata dia, la taf'alu hatta na'tiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jangan bagi lagi, kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Fanadhkuru lahu alladhi kana fananzura ma ya'muruna. Kita beritahu baginda sallallahu alaihi wasallam dan kita tengok apa keputusan baginda. Apa yang baginda akan suruh kita buat dengan kambing-kambing ni. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakaru lahu, dan mereka ceritakan kisah yang berlaku. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kata, pandai-pandai pula, bid'ah, aku tak pernah ajar. Rasulullah tak kata macam tu. Rasulullah tak kata macam tu. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok, saya himpunkan hampir 29 hadis dan berpuluh asar berkenaan dengan bid'ah hasanah. Antaranya inilah dia kisah yang masyhur ini, hadis Sahih Bukhari. Bila diberitahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan mengubat orang dengan membaca Al-Fatihah ini, maka Rasulullah tak kata, pandai-pandai pula hang ni, aku tak pernah ajar pun, ngumbat-ngumbat macam ni, hang buat macam tu. Rasulullah tak kata macam tu. Tetapi Rasulullah memuji dengan cara bertanya. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Bagaimana kamu tahu bahawa Al-Quran ni adalah penyembuh? Al-Fatihah itu adalah penyembuh. Thumma qala qad asabtum, kamu telah melakukan perkara yang betul. Iqsimu wadribu li, bahagikan kambing-kambing ni sesama kamu. Wadribu li ma'akum sahman, dan bagi aku juga sebahagian daripada kambing-kambing tersebut. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun ketawa. Bila Rasulullah ketawa, kita tahu dah. Kalau bab dunia, Rasulullah hanya akan senyum, fatabassam, maka akan senyum. Tapi kalau bab agama atau akhirat, Rasulullah akan boleh ketawa dengan ketawa yang tidak, yang tidak menjatuhkan maruah. Senyum, ketawa yang nampak gigi taring, gigi taring ataupun gigi dawahik tu, gigi taring. Maksudnya menunjukkan keridhaan Rasulullah terhadap perbuatan para sahabat, betapa mereka memahami Al-Quran itu sebenarnya lebih luas daripada sekadar membaca. Jadi daripada hadis ini, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita bacalah nota ringkas fiqh daripada masa akan datang. Daripada hadis ni begitu banyak faedah yang kita dapat lihat. Dari faedah ruqyahnya, sebab tu ulama menyusun ayat Quran begini. Bahkan ada sebagian ulama, ada orang datang diuji dengan nafsu-nafsu syahwat yang gelora, maka mereka menyusun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat menahan nafsu dan sebagainya. Amalkan ini sebagai wirid. Sebab apa? Sebab orang tu gelora, pemuda, takut nak berzina dan sebagainya. Maka disusun ayat-ayat berkenaan dengan larangan daripada zina, menjaga pandangan dan sebagainya. Ambil ayat ni sebagai wirid, hilang geloranya. Sebab tu kata para ulama, khudhu minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta, ambil daripada Quran apa yang kamu mahu untuk apa yang kamu mahu, kalau kamu tahu munasabahnya. Jadi banyak, sebab itulah ilmu Al-Quran, antara sebab pengamalannya berkembang dalam perubatan dan sebagainya, asasnya telah pun ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari segi muamalat, kita tengok bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar
bagaimana syarat yang diletakkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kepada kabilah Arab tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam approve dan apa kita panggil, dan ketawa tentang apa perbuatannya. Maka daripada situ ulama mengeluarkan bahawa harus kita mengamalkan atau menjanjikan sesuatu hadiah bagi sesuatu amalan apabila ia tercapai. Jadi moga-mogalah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sambung pada masa akan datang. Tentang kita akan tengok nota ringkas apa kata Imam Syafi'i berkenaan dengan hukum mengambil upah mengajar Al-Quran dan sebagainya, ataupun asas sedikit nota ringkas berkaitan dengan ja'alah, ju'alah ataupun ji'alah, insya-Allah. Maka saya cukup dengan kadar ini sahaja pada hari ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Moga-moga kefahaman kita bertambah dan moga-moga amalan kita bertambah. Khudhu minal Quran ma syi'ta lima syi'ta. Ambillah daripada Al-Quran untuk apa yang kamu mahu, untuk bagi apa yang kamu mahu. Kalau saya ambil contohlah, kalau bila kapal terbang itu terbang je, kalau saya naik kapal terbang ni, kita naik kapal terbang ni takut. Maka saya bila kapal terbang tu berlepas je, saya akan baca ayat awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Ayat daripada surah Al-Mulk. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Tidakkah mereka melihat kepada burung yang membuka sayapnya dan menutup sayapnya? Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahannya di langit kecuali Allah Ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Allah Maha melihat segala sesuatu. Ulama kata di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah suruh kita fikirkan adalah burung. Dan kita dah pernah huraikan dulu. Dan maksudnya apa? Maksudnya munasabah ayat ini ada dengan munasabah kapal terbang. Jadi tak ada masalah. Jangan nak kata bid'ah, jangan. Kalau tuan-tuan tengok juga kenapa sebagian ulama kata kalau kita tanam bahkan itu dikatakan sebagai asar yang diwakilkan bersenali, dia tanam jenazah baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr dan seterusnya selamun hiya hatta matla'il fajr. Tuan-tuan boleh tengok sebenarnya ayat inna anzalnahu tu ada munasabah dengan kubur dan kemudian dibangkitkan. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan. Bahkan orang yang benar-benar subhanallah hidup dengan Quran, semua dalam perkara berdoa pun dengan Al-Quran, ketika menanam pokok pun baca ayat Quran, naik kenderaan pun Quran, berasa sakit pun dengan Al-Quran, semua dengan Al-Quran. Tak ada masalah. Ya? Jadi jangan kata ini bid'ah. Macam kita kata Sayyidina Urwah bin Zubair, anak kepada Sayyidina Urwah bin Zubair, bila dia masuk sahaja kebun dia akan baca masya-Allah la quwata illa billah berdasarkan ayat dalam surah Al-Kahfi. Maka kebunnya tu waktu musim kemarau pun masih lagi berbuah, masih lagi berair. Maka ketika musim kemarau dia benarkan penduduk Madinah untuk ambil dan minum, ambil buah dan minum daripada telaganya. Itu adalah amalan tabi'in, Urwah bin Zubair. Menjadikan Al-Quran dalam hidup kita sebagai apa kita panggil berkat, sebagai amalan, dan hidup akan penuh dengan keberkatan. Maka saya tangguhkan di sini sahaja dulu dengan tasbih kafarah dan suratul An. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.